Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ni cikgu nak terangkan macam mana kita nak buat report untuk fasa 3. Okay, bagi fasa 3 kita ada banyak pecahan. Okay, yang ini hanya 3.1 untuk kita screenshot jadual saja. Jadual dekat localhost beserta dia punya structure dan browser serta kekardinalan. Okey, untuk yang pertama kita akan cikgu akan bagi urutan macam ni. Kamu cuma perlu ubah nama sistem kamu. Okey, kalau kamu subjek apa, nama sistem kamu dan juga ringkasan bagi sistem kamu. Okey, terpulang kamu punya nama sistem dah ada masa kamu buat dekat fasa 2. Okey. Kemudian kita akan buat satu persatu ni. Yang ini kamu akan ubah nama jadual tu mengikut kamu punya nama jadual dekat localhost. Okey, dekat localhost. Okey, dekat sini kalau contoh namanya student, jadual tu student. Pelajar ni tukar kepada jadual student. Kemudian jadual teacher. Ikutlah kamu punya nama jadual tu. Yang pertama kamu akan buat screenshot untuk keseluruhan table keseluruhan sistem pangkalan data yang mempunyai beberapa table. Iaitu yang ini. Okay, kita klik dekat quiz online. Jadi nanti akan nampak senarai-senarai table. Okay, kamu boleh print screen. Tekan dekat keyboard print screen. Kemudian pergi terus dekat file kamu tu. Kamu paste. Kemudian kamu crop. Kemudian kamu crop saja bahagian yang penting. Okey, pastikan yang ada tulis ada berapa table. Okey. Cuma bahagian ini saja yang kita perlu tunjukkan. Okey, print screen, paste macam ni. Okey. Kemudian seterusnya kita akan buat untuk jadual guru. Okey, untuk jadual guru, pergi dekat table guru. Okey, macam cikgu nama dia table teacher. So cikgu akan tukar kejap lagi nama table teacher. Lepas tu cikgu print screen. Dan paste kat sini. Jadual guru dalam kurungan taruh nama table kamu. Okey, macam ni. So sebab nama table cikgu teacher kan, so cikgu letak table teacher. Okey, yang ini adalah untuk browse. Jadi cikgu kena letak dekat bahagian browse kejap. Yang ini sebenarnya untuk ruangan untuk structure. Okey, kita pergi dulu bahagian structure sebab yang pertama dia akan minta structure dulu. Jadi kita print screen, tekan dekat keyboard print screen, kemudian pergi dekat jadual guru tu, kita paste. Kemudian nama table cikgu adalah table teacher. Jadi biarkan saja perkataan jadual guru tu, cuma tambah dekat dalam kurungan tulis table teacher. Kalau awak buat
cikgu, tulis tambah dalam tu table cikgu. Yang ini jangan buang. Sebab ini nama universal, maksudnya untuk memudahkan pemeriksa tu tengok table apa, ni jadual apa, cuma nama table ni berlainan. Jadi kita buat dalam kurungan. So kita crop dulu bahagian mana, bahagian yang kita nak saja. Okey. Sekejap sampai sini. Okey, sampai sini. Kemudian kita besarkan. Sebab nanti kalau awak tak besarkan, bila print, gambar jadi kabur. Sebab kita guna print screen. Print screen dia punya format, dia tak berapa clear So nanti bila print tak cantik kalau terlalu kecil. Pastikan saiz sebesar yang mungkin. Kalau boleh kecilkan lagi ruangan mana yang tak perlu tu, kecilkan. Supaya kita dapat saiz yang besar. So macam ni, cikgu akan kecilkan sikit bahagian ruang markah ni. Cikgu tukar dia punya saiz. Sebab tempat ruang markah ni tak perlukan pun ruang yang besar. Jadi cikgu akan tukar font dia kepada font saiz 10. Okey. So seterusnya, ke kanan sikit, kita akan print screen browse untuk guru. Pastikan kamu crop. Okay, save. Pergi dekat student. Pergi dekat structure dulu. Kemudian paste. Okay, untuk table pelajar, guru dan juga kelas, kita tak perlukan kekardinalan. Jadi kita tak ada kekardinalan, jadi kita tak perlu buat bahagian kekardinalan. Kita cuma buat bahagian structure dan browse saja. Okay, kalau nak enter ke bawah sikit pun boleh, sebab ruangannya besar. Okay, kemudian pergi dekat bahagian browse pula. Okay, untuk bahagian browse, okay, untuk bahagian browse, dia panjang kan? Ada 30 orang pelajar kan? Jadi, kamu kena print screen sehingga 30 orang pelajar. Jadi, kalau tak cukup, kamu kena buat sehingga 30 orang pelajar yang kamu buat tu kamu kena tambah lah table. Okay. Mungkin ada 3 table. Jadi buat 3 table. Cikgu rasa
dua table, bukan dua table, dua ruangan dah cukup. Jadi cikgu akan buat copy paste ni. Yang untuk copy paste semua ni kamu tak perlu buat sebab cikgu akan hantar siap-siap file yang sama, iaitu file ni ke dalam Telegram. Jadi awak tak perlu edit apa-apa pun. Yang akan buat benda ni semua cikgu. Kamu cuma copy paste saja ikut folder, ikut bahan kamu. Okey. Jangan lupa tulis table student tadi tu, nama table. Yang kat depan tu biarkan saja. Okey. Okey. So dah siap untuk table pelajar. Kemudian kita buat table kelas pula. So namanya memang kelas, jadi cikgu tak buat. Tapi kalau kamu punya namanya adalah kelas, cikgu buatkan siap-siap dulu. Nama table cikgu kelas saja. Cikgu print screen dulu. Kemudian paste dan crop. Dan pastikan ada bahagian bawah ni yang menyatakan kunci primer. Dia ada beritahu nama kunci primernya adalah ID kelas. Tadi yang untuk browse ni kan ada dua kan, jadi kat sini cikgu tulis sambungan. Okay, kita print screen. Okay, kemudian topik. Okay, untuk topik pula kita print screen untuk structure. Kemudian kita paste. Macam biasa crop. Dan besarkan saiz. Dan seterusnya untuk browser kita buat cepat-cepat .
Kita print screen. Baiklah, selesai untuk semua ni sampai topik. Ada dua lagi yang kita belum buat. So, untuk dua ni kita ada kekardinalan dan kita ada tambahan iaitu kekardinalan. So, untuk buat kekardinalan kita kena pastikan file tu table tu mesti ada kunci asing. Okay, sebelum ni cikgu dah ajar macam mana nak buat kunci primer. So, kunci primer warnanya adalah kuning. So, untuk quiz kita tak ada kita tak ada kunci asing. Kita ada gabungan bagi kunci primer untuk jadi kunci khas, iaitu kita panggil kunci yang unik, yang atomik. Okey. So, untuk soalan kita perlukan kunci asing sebab dalam dalam tabel soalan ni kita ada dua kunci yang kita pinjam, yang kita gunakan untuk dilingkan dengan soalan ni, iaitu pada tabel topik. Pastikan nama kod topik ni adalah sama. Jangan awak buat dekat topik, ID topik, lepas tu nanti dekat soalan awak buat kod topik. Tapi dekat topik awak buat ID topik. Salah mesti sama. KOD ni cikgu buat huruf besar, topik ni huruf kecil. So dekat soalan pun sama. Macam gitu juga dengan kod teacher. So kod teacher cikgu buat dekat sini. KOD teacher. So dekat soalan pun KOD teacher. Okay, faham Okay, so seterusnya, walaupun kita belum ada lagi bahagian browse, tapi kita dah ada structure. Jadi bahagian browse tinggalkan dulu, kosongkan bahagian browse, kita cuma buat dekat bahagian structure. Jadi kita print screen dulu soalan. Kemudian kita paste. Yang ini macam biasa. Kita crop. Okey, kemudian bahagian browse pula kita biarkan kosong sebab belum ada lagi, tapi kita boleh buat untuk kekardinalan. Jadi untuk kekardinalan, okey, kamu klik dekat bahagian ni, okey. Kamu pilih index. Jangan pilih unique, pilih index. Klik index. Okey, automatic tanda kunci warna kelabu itu bermaksud kunci asing, foreign key. Okay, so yang kedua, kod teacher, kita klik juga index. Jadi kita dah ada dua kunci asing. Okay, kalau tengok dekat sini, kat bawah ni akan menunjukkan link dia.
So, yang ini kita akan print screen. Okey, tadi cikgu lupa pula. Yang tadi tu kita tak boleh guna lah. Kita kena guna yang ada kunci asing. So, kita print screen dulu. Kemudian, yang ini kita buang semula. Sorry, kita tak boleh guna yang tu sebab tak ada gambar kunci asing. So, kita kena guna yang ada gambar kunci asing tu. So, cuma ada satu sahaja yang ada kekardinalan. Make sure ada gambar kelabu ni dengan dekat bawah ni yang menunjukkan unik atau tidak. So yang pertama kat primary yes, dekat yang selainnya no. Kemudian ingat make sure masa nak buat jangan tekan unik, tekan index. So untuk browse dia kita tinggalkan saja, biarkan kosong. So untuk yang kekardinalan jadual soalan, kita akan print screen bahagian ni. Kita paste. Kita cuma nak ambil bahagian yang ada tulis index ni. Bila awak dah pilih yang ini, kita kena tengok pula dekat bahagian, kita klik balik semula dekat bahagian database ni. Kita pergi dekat more, kemudian klik designer. Untuk kita buat relationship dia, untuk bagi menunjukkan hubungan antara dua table. Jadi kita pergi dekat sini, create relationship. Pergi klik dulu dekat bahagian kunci primer dia. Kemudian pergi pula, dia kata select foreign key. Baru klik dekat foreign key nya. Klik OK. So automatik akan nampak hubungan. Susun cantik-cantik supaya nampak kemas. So untuk yang kedua pula, kita pergi dekat select primary key dulu, code topik. Kemudian kita akan klik select foreign key, pergi dekat code topik. Dekat dalam table quiz online soalan. Kemudian dia tanya create relationship, klik OK. So kita dah ada relationship yang kedua. Kita kena cari lagi dekat mana lagi yang ada hubungan. So kita kena cari, klik relationship, pergi dekat kunci primer ID student. Kemudian dia kata select foreign key, kita kena pergi dekat ID student dekat dalam table quiz. Kemudian klik OK. So kena susun supaya tak nampak serabut. Awak kena susun elok-elok sebab nanti kita nak ambil gambar. So sekarang dah nampak hubungan kat dua ni. So dah ada dua hubungan, tinggal satu saja lagi yang belum ada hubungan. Jadi dekat sini yang ada lagi dua. Kejap, kita akan buat lagi satu. Lagi dua. So kita buat lagi satu yang dekat kunci primer ID kelas.
hubungkan dengan table student iaitu ID kelas. Kemudian klik OK. Okay. Dia kata okey, kejap. Dekat sini bahagian student ni kita pergi dulu dekat student. Okey, dekat student ni kita kena buat, kita belum buat kunci asing untuk dia. So jadi dia tak detect. Okey. So untuk student ada juga kunci asing. Nanti kita tukar balik. Okey, cikgu tak perasan tadi. So dekat sini kita klik index. Okey. Okey, ni nama dia ID kelas. So dekat kelas ni, so dekat student, kita kena letak juga kunci primer. So dekat satu ni yes, satu lagi no. Okey, so dah ada. Baru kita betulkan balik tadi dekat sini, klik. So kita kena pergi klik create relationship, pergi dekat kunci primer dulu, okey? Jangan klik dekat kunci asing, pergi dekat kunci primer, kemudian baru klik dekat kunci asing. Kemudian klik OK. Okey, barulah line tu akan muncul. Okey, itu saja yang perlu kamu linkkan. Okey, jadi semua table sudah mempunyai link. Jadi kita print screen saja. Okey, kita dah klik dekat semua sekali. Kalau kamu tengok. Okey, untuk bahagian kejap tak. Jadi serabut pula. Okey. Okey. Kita tak perlu buat untuk bahagian yang ID soalan ni dengan ID soalan di sini sebab cikgu rasa dah cukup lah. Sebab kalau cikgu dah cuba buat untuk linkkan kunci primer dengan kunci primer di sini, dia jadi konflik. Jadinya syarat untuk kita ada kekardinalan adalah sekurang-kurangnya ada 3 relationship. Jadi kita dah ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita dah cukup syarat. So kita cuma buat cukup untuk ini saja. So kita print screen bahagian ni, kemudian kita paste di bawah kekardinalan jadual soalan. So kita crop, ambil cuma gambar relationship sahaja. Okay, letakkan di bahagian tengah-tengah. Kecilkan sikit. Dan kita buat sedikit pembetulan untuk pelajar tadi. Okey, pelajar tadi kita tak dekat sini cikgu tak buat dia punya ID kelas ni, cikgu tak buat kekardinalan dia. Jadi cikgu kena print screen semula. Okey, dekat bahagian student, okey, kita print screen.
kita print screen semula. Kemudian kita paste. Okay. Tapi cikgu rasa kita tak perlu pun buat bahagian yang kena tunjuk kekardinalan tu, sebab relationship tu kita dah tunjuk semua nanti dekat soalan. Jadi cuma betulkan dekat bahagian ni yang ada ni saja, ID kelas. Okay. Last sekali adalah quiz. Okay, untuk soalan punya browse pun kita tinggalkan dulu. Last sekali adalah quiz. Okay, untuk quiz, pergi dekat quiz. Kita pergi structure dulu, kita print screen, kemudian kita paste. Dan untuk browse punya kita belum ada. Jadi untuk browse punya memang belum ada. Ini cikgu punya sendiri, cikgu baru cuba je. So untuk kamu punya memang kosong, belum ada lagi. Jadi biarkan dahulu. Dan kekardinalan bagi jadual quiz pun tak perlu. Jadi yang bahagian ni cikgu akan delete. Okay, so jadi ini saja yang perlu kamu buat untuk 3.1. Baru 3.1 ada banyak lagi dalam fasa 2 ni, fasa 3 ni. Okey, yang pertama kita buat dulu untuk jadual. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.